弟兄姐妹，早上好。神在这一个礼拜给了我们丰富的恩典. Ya Bapak Ibu, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita mengucap syukur akan kasih karunia Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan mampukan kita datang ke gereja hari ini untuk sama-sama kita memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. 我们感谢上帝，我们感谢上帝赐给我们的一切，让我们一起唱。我深爱你，你的怜悯永不改变。每一天，你的恩手扶着我，心正当我睁开双眼，直到我躺卧，我要歌唱神的良善荣美。我深爱你，你的怜悯永不改变。每一天，你的恩手扶着我，心正当我睁开双眼，直到我躺卧，我要歌唱神的良善荣美。相信，一生心是对我不一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善。Sama-sama ulang lagi dari awal, Bapak Ibu.我睁开双眼，直到我躺卧，我要歌唱神的良善荣美。你的声音，你的声音，令我经过所有试炼，黑暗中如着亲近我的灵。你是我的天赋，你是我拥有，你生活在神的良善荣美。一生心，一生心对我不变，一生美好带我到永远。一切所有生命气息，我要歌唱神的良善。一生心，我们一起唱。一生心是对我，阿们。一生美好，一生美好带我到永远。一切所有生命。神的良善荣美，一生心是对我一生美好，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善。力量闪耀伴我，永伴随我生命。当我降服你，我献上生命，
结束于你，力量上有看过我，有伴随我生命，力量上有看过我，有伴随我生命，力量上有看过我，有伴随我生命，我降服你，我献上生命，所有结束于你，力量上有看过我，有伴随我生命。Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, amin, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Undang jemaat untuk berdiri. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu Bapa, atas kebaikanmu di hidup kami yang betul-betul kami rasakan Tuhan Yesus. Kami bersuka Tuhan karena kebaikanmu Tuhan. Kami yang berdosa ini Tuhan bisa menerima kasih-Mu yang sempurna Bapa. Kami tidak layak Tuhan, tapi Kau begitu baik kepada kami Tuhan. Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan karena kebaikan-Mu. Siapkan hati kami Bapa, siapkan kami semua yang melayani juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Yes Bapak Ibu, mari kita puji Tuhan lebih semangat lagi. Amin. Yes, segala puji syukur kita hanya bagi Tuhan, Bapak Ibu. Oh yeah, amin. Segala puji syukur. Mari sama-sama kita nyanyikan dengan semangat. Iche kesong chan mei, tong kui wo chu wo di shen. Ni she bei de kesong yi chan mei. 我们靠着呼喊，靠近耶稣之名。哈利路亚！一切歌颂赞美，都归我主我的神。舍配的歌颂与赞美。我们靠着呼喊，靠近耶稣之名。哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！阿门！哈利路亚！哦，赞美主，哈利路亚！哈利路亚！阿门！赞美主，哈利路亚！哦，赞美主，哈利路亚！哈利路亚 ！Yes， 赞美主，哈利路亚！一切歌颂赞美都归我主我的神，你舍备的歌颂与赞美，我
Kau 这呼唤，高举耶稣之名。 Ayo semuanya. 哈利路亚，赞美主，赞美主，哈利路亚，哦，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚。赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚。 Kurang semangat, lebih semangat lagi. Soraklah, Cameju, haleluya. Oh, Cameju, haleluya, haleluya. Wow, 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 Cameju, haleluya. Oh, Cameju, haleluya. Ayo Bapak Ibu nyanyi dengan semangat ya. Cameju, haleluya. Ayo semangat. Puji Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Cameju, haleluya. Cameju, haleluya. Cameju, haleluya. Yes, soraklah haleluya. 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 Amin. Mari kita bangkit serukan nama Yesus lebih semangat lagi karena namanya besar, namanya ajaib. Amin. Yes. Mari sama-sama kita bernyanyi Bapak Ibu. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, Maju, nyatakan kuasanya. kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Sekali lagi Bapak Ibu, kurang kedengaran suaranya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, 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 nyatakan kuasanya. kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan Ayo Bapak Ibu, nama Yesus, namanya. nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. amin. Serukan Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Yes, amin. Haleluya. Nama Yesus kalahkan segalanya. Sekali lagi kita nyanyikan. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, Serukan nama Yesus. maju, 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 nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, Menara yang kuat. yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua
Kita tetap berdiri, kita mau menaikkan doa Bapak kami. Kita akan mulai dengan bahasa Mandarin terlebih dahulu. 弟兄姐妹们，来，我们同心开声祷告。主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu, damai sejahtera datangnya dari Tuhan. Damai sejahtera penuh yang paling bisa kita terima adalah dari Tuhan, bukan dari dunia ini, Bapak Ibu. Mau ajak sama-sama kita sekali lagi nyanyi dengan sungguh-sungguh sebagai seruan kita meminta damai sejahtera dari Tuhan. Karena Dia begitu baik, Dia begitu besar, Bapak Ibu. Sekali lagi. 这世界虽有苦难，主耶稣舍彼分看望，他要给你，他要给你，他要给你平安，延延永永不断。耶稣。给你平安，哦，耶稣，耶稣给你真正平安，耶稣给我平安，深深在你心里，源源永流不断，哦，耶稣给你平安。Berikan kami damai-Mu Tuhan. 世界虽有苦难，主耶稣是避风港湾，他要给你，他要给你，他要给你平安，延延永永。耶稣，耶稣。耶稣给我平安，耶稣给你真正平安，深深在你心里，源源永流不断。哦，耶稣， Aku ajak sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus给你平安。Sembah Tuhan, Yesus, 给你平安。
给你平安。耶稣给你真正平安。深深在 Kami undang Pak David Meski untuk naik ke atas mimbar. 永远不断。哦，耶稣给你平安。Terima kasih Bapa di sorga. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Engkau juga Bapa kami yang adil. 主啊，我们感谢你，你是公平的神，你是良善的上帝。 Walaupun Engkau Allah yang maha kuasa, 你是充满权柄的神， kami seperti debu di hadapan-Mu. 我们在你眼前像是 Sebenarnya 一粒 Engkau 沙一 tidak 样。 sebenarnya Engkau tidak perlu kami Tuhan, 其实你并不需要我们， tapi Engkau mengasihi kami. 但是你爱我们。 Kami mengucap syukur Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan. 我们感谢你对我们的一切良善美好， Karena Engkau datang dan mendamaikan kami dengan Bapa di sorga. 因为你来到这世上，让我们能够与天上的父和好。 Hari ini kami tidak mau sia-siakan Tuhan. 今天我们不要不要让一切都成为突然。 Kami mau datang Tuhan menyembah-Mu. 我们要来到你前面敬拜你， Karena Engkau bangkit Tuhan pada hari pertama minggu itu, yaitu di hari Minggu. 因为你已经复活了，就在那第一礼拜你复活了。 Karena itu Tuhan kami mau merayakan Tuhan kebangkitan-Mu Tuhan. 所以主，我们要敬拜你，我 Kami 们要 mau memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. 我们要赞美你， Engkau yang layakkan kami dengan darah-Mu Tuhan. 求你使用你的宝血，使我们配得来到你面 Kiranya 前。 semua pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. 但愿我们所高举的一切赞美，可以让你喜悦。 Sebentar kami rindu mendengar firman-Mu. 我们渴慕听你的话语， Berbicaralah di tengah-tengah kami. 求主你对我们每个人说话， Buka pikiran dan hati kami. 求你打开我们的心理思想。 Sehingga bukan saja kami mengerti firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. 好让我们不但可以明白你的话语，并且可以行你的话语。 Di dalam nama Yesus, 奉主耶稣的名， kami berdoa dan terima jawaban doa kami. 我们祷告并接受我们祷告的答案。 Kita semua yang percaya sama-sama katakan 我们相信 amin. 的一同说阿门， Amin, haleluya. 阿门，哈 Silakan 利路 duduk 亚。 Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹，请坐。 Terima kasih buat tim worship yang luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹，早上好。 Tuhan baik, amin. Amin, Tuhan baik. 神是何等良善！ Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kristus Pembawa Damai. 今天我要和弟兄姐妹分享的主题就是基督使我们和睦。 Mari kita mau baca Efesus 2 ayat 11 sampai 16. Silakan yang bahasa Mandarin. 我们一起读以弗所书2章第11到第16节。所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得亲近了，因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便借至十字架使两下归为一体，与神和好了。 Oke.
Efesus 2 ayat 11 sampai 16 ini Paulus mau menjelaskan kepada jemaat di Efesus mengenai makna dari karya Yesus di kayu salib. 通过以弗所书2章第11到第16节，保罗想告诉我们，耶稣在十字架上为我们死的一切救赎恩公。 Sejak pandemi ya 3 tahun lalu kita lalui, gereja jadi berubah. 这从3年前疫情的情况当中，就是我们教会有了变化。 Banyak yang lebih suka katanya, lebih nyaman buat ibadah online saja. 很多人更喜欢就是在线上敬拜。 Ya. Tapi saya percaya ibadah online itu bukan pengganti ibadah pertemuan seperti ini. 但是我相信，就是线上的崇拜会不能代替现场的崇拜会。 Ya, karena ibadah online itu adalah seperti ibaratnya kalau kita kecelakaan karena rumah sakit jauh, kita perlu pertolongan pertama pada kecelakaan. 这个线上的崇拜呢，就像我们发生了事故，我们需要赶快被拯救的时候，就是找离我们最近的医院一样。 Ya, tapi tidak bisa kita cukup dengan P3K. Kita setelah dirawat dengan P3K, kita harus segera cari rumah sakit. 所以用了药物以后呢，我们要赶紧去找医院。 Jadi gereja, nanti kita akan lihat apa sih maknanya gereja. Dan ini nggak bisa kita dapat hanya dengan ibadah online. Nanti kita akan lihat. 所以待会我们要看教会的意义教会有什么意义？那我们会一起分享主的话语。 Pertama Paulus ingatkan di dalam Efesus 2 ayat 12 bahwa dahulu kamu itu tanpa Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan. Orang di luar Kristus gak ada harapan. 首先保罗在以弗所书2章第12节那里，他想强调，人之前他们是没有基督的，他们生活上没有指望，他们离开了上帝。 Ya, tanpa Allah hadir di tengah-tengah mereka di dunia ini. 在这世上，上帝没有与他们同在。 Tahun lalu saya dengar dari teman saya di Amerika ada anak pendeta bunuh diri. 去年我听我的朋友说，在美国有一位牧师的孩子自杀了。 Ya, jadi dia remaja udah 20-an tahun lah kira-kira ya. 他是青少年，大概20岁左右。 Nah dia waktu bunuh diri di kamar tidurnya, papanya masuk, pendeta ini masuk, ternyata anaknya sudah meninggal. 他在房间里自杀，就是当父亲，就是这位牧师进到他房间里的时候，孩子已经 Waktu 死 papanya 了没 lihat 命了。 anaknya sudah meninggal, dia temukan juga ada secarik surat. 那父亲呢，发现了一张字条， Nah di surat itu anaknya tulis begini. 一封信，孩子写了这样子写： Tuhan ampuni saya. 主啊，求你饶恕我， Saya buat banyak dosa. 我犯了许多罪， Saya sering menyakiti kamu. 我常常让你伤心， Kamu pasti muak dengan saya. 你肯定对我厌倦了。 Jangankan engkau yang maha suci, saya aja muak dengan diri saya. 不仅你，连我自己都对我自己感到厌恶。 Jadi daripada saya terus-terusan berbuat dosa dan menyakiti engkau. 所以，与其我不断的做讨你伤心的事情， Jadi saya mau mati aja Tuhan. 我不如去死。 Lalu dia bunuh diri. 然后他就自杀了， Tragis ya. 很悲惨。 Ya. Padahal firman Tuhan katakan di luar Kristus gak ada pengharapan. 神的话语告诉我们，在基督以外没有盼望。 Sayang anak ini gak mengerti. 可惜这孩子不明白。 Bapak Ibu, kita ke gereja jangan sampai kita sia-sia ke gereja. 弟兄姐妹，让我们来到教会，不要成为 Kita harus mengerti apa sih yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Dan pengharapan seperti apa yang ada di dalam Kristus. 我们要了解神对我们所做的一切 Supaya 的 kita 意义， lihat firman Tuhan itu bukan hanya teori tetapi benar-benar nyata dalam hidup kita. Amin. 好让我们可以看到神在我们生活上的话语是真实的。 Saya ngobrol sama anak saya Jason waktu itu tentang kasus ini.
我跟我的儿子聊了这件 Saya 事， bilang sayang sekali ya. 我对他说很可惜， Kita lihat banyak orang yang jahat, ya, orang-orang yang kejam, 我们看到外面有很多不好的人， tapi 坏人， dikasih umur yang panjang. 但是他们可以活到很久很久， Sampai di atas 80-an tahun. 甚至到80岁以上。 Kenapa? 为什么呢？ Kalau Tuhan benar-benar benci dosa, 若神真的厌恶 Dia 罪恶 benci 的话， penjahat, 他厌恶 nggak 坏 sulit 人的 kan 话， matikan, bunuh orang itu. 那让那些坏人去死不是很容易的事 Tapi 吗？ kenapa orang yang begitu jahat sering kita lihat dikasih umur panjang? 但是为什么我们常常看到那些不好的人，他们可以活到很久呢？ Karena 1 Petrus 1 ayat 17 katakan, 因为彼得前书 Tuhan itu sabar sama kita. 1章第17节说，神是充满耐心的， Ya, ya. Dia tidak lalai menepati janjinya, siapa yang buat dosa pasti dihukum. Tapi dia sabar sama kita sampai tunggu waktunya cukup. 他从来没有违背过他的应许，他对我们充满了耐心，他在等候， Karena dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 因为他渴望所有人都得救， Supaya semua orang bertobat. 所有人都可以回 Jadi 答 kalau。kita nggak selamat itu bukan salah Tuhan tapi kita yang 所 salah. 以，如果我们没有被得救，不是上帝的错，是我们自己的错。 Jadi kalau kita lihat bahwa orang yang begitu jahat aja Tuhan ingin supaya dia diselamatkan. 那么，如果我们看到，即使多坏的人，他都可以活到很久，那是因为神要他也可以得救。 Apalagi kita nih yang bergumul sama dosa, amin. Kita lagi mau benar-benar ikut Tuhan tapi jatuh lagi dalam dosa. 更何况我们，渴望每天都悔改，渴望被饶恕的人呢？ Pasti Tuhan akan tolong kita. Pasti Tuhan akan beri jalan keluar kepada kita kalau kita datang kepada Dia. 神一定会救赎我们，神一定会给我们出口。若我们到他面前寻救， Saya alami. Saya sendiri alami. 我本身经历了。 Tahun 97-99 saya full time. Kan saya pernah cerita mungkin di sini. Saya dulu tahun 97 sampai 99 saya full time. 我从97年到99年，我在这里全职。 Bukan full time pelayanan tapi full time pakai narkoba maksudnya. 我是吸毒全职。 Ya. Tuhan lewat satu kejadian, lewat satu hamba Tuhan. Saya lagi nggak nyari Tuhan. Saya lagi habis pakai narkoba waktu itu. 神通过他的仆人，他拯救了我。就是当时我刚刚吸完毒， Ya. Di acara keluarga waktu itu, nah saya dengar firman dan kemudian hamba Tuhan itu datengin saya dan doain saya. Ya. 就是在和家人聚在一起的时候，我听了神的话语，那位神仆来到我身边。 Di situ saya tahu dan dia sampaikan dia nggak telanjangi dosa saya seperti yang lain-lain, satu-satu didoain dan dibongkar dosa-dosanya. Saya pikir saya juga akan dibongkar dosanya, ya kan? 他为我祷告，但是他没有揭开我所犯的罪。 Waktu itu saya sudah Tuhan, saya udah begini dalam jatuhnya, saya udah nggak bisa lepas Tuhan. Di situ saya nangis terus waktu itu ya. Tiba-tiba nggak ada rencana bertobat, nggak ada. Siapa di sini yang ada rencana bertobat? Nggak ada kan? 当时我在想，我当时已经陷入那么深了，但是神给我机会让我可以悔改。 Nggak ada di antara kita satu pun yang planning begini. Gue rencana kira-kira 2 bulan lagi gue bertobat. 我根本没有打算要悔改。我们当中也是一定没有一个人有计划说我什么时候要悔改。 Kita bertobat karena kasih karunia Tuhan. 我们悔改是因为神的恩典， Karena Tuhan mengetuk hati kita. 因为神敲了我们的心门， Carilah Tuhan selama dia dekat. 所以我们要寻找神。 Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. 当他还愿意我们 Sebab 寻 tidak 找他的 selamanya 时候， Tuhan itu dekat. 因为不是时时刻刻神都与我们亲近， Tuhan itu dekat ada di mana-mana. 神无所不在。 Tapi artinya Tuhan tidak selalu dekat dalam ayat itu maksudnya bukan berarti karena Tuhan dekat jadi kapan kita mau bertobat bisa begitu aja. Nggak 但 bisa. 是这不意味着神离我们很近，所以我们时时刻刻、每时每刻都可以寻找他悔改。 Kapan Tuhan dekat? 神什么时候离我们近呢？ Hari ini.
就是今天， Pada saat kita dengar firman Tuhan. 当我们听神的话语的 Pada 时 saat 候， Tuhan menegur kita. 当神提醒我们的时 Pada 候， saat Tuhan berkata, aku mengampuni engkau, aku mengasihi engkau. 当神对我们说“我原谅你，我爱你”的时 Itu 候， saatnya Tuhan dekat. 这就是神离我们亲近的时候。 Karena itu firman Tuhan berkata, hari ini kalau engkau mendengar firman-Nya jangan keraskan hati. 所以今天神对我们说：若今天你听了神的 Jadi- 话语，不要强硬你的心。 Jadi waktu itu, 所以当时 ya ada bagian saya datang karena diundang ya kan. Bisa aja saya nggak datang, tapi saya mau datang. 因为我被邀请了，其实我可以不必来，但是我还是来了。 Lalu kemudian firman Tuhan disampaikan. 那么神的话语被传讲了， Dan hamba Tuhan itu doain saya. 那位神仆为我祷告， Dan dia menyampaikan mimpi saya tahun 88 waktu saya di mahasiswa, saya pernah mimpi saya melayani Tuhan. 他也告诉了我，88年我的梦想就是可以成为一位神仆，可以侍奉主的人。 Di situ saya tahu Tuhan tidak membuang saya. Tuhan ampuni saya. Tuhan beri saya kesempatan. Bahkan dia masih ingat janjinya, rencananya bahwa dia mau pakai hidup saya. 就在那时候，我知道上帝并没有丢弃我，他原谅了我，他还让我知道，他还仍然要使用我为他的，成为他的仆人。 Terus habis itu saya langsung lepas dari narkoba begitu. 就在那个时候，我就脱离了 Enggak bisa saya lepas dari Situ. narkoba. 了吗？我根本不能脱离这个吸毒的 Ya. 问题。 Tapi waktu di situ saya tahu ini dosa dan setiap hari saya datang kepada Tuhan dan minta ampun sama Tuhan. 但是就在当时，我知道我犯罪了，我要悔改，我要来到主面前，我要向他认罪。 Saya nggak tahu lagi mesti bagaimana, tapi saya mesti pakai narkoba karena waktu itu saya direktur keuangan, saya harus hadapi BLBI, saya harus menghadapi banyak masalah dan saya merasa kalau saya pakai narkoba itu saya dapat kayak doping gitu loh, saya jadi segar, maka saya harus pakai itu narkoba. 当时我也不知道该怎么做了，但是我只想说，如果我吸毒，我可以得到力量，我可以做很 Jadi 多事 bagaimana? 情。 Jadi bagaimana dong? 所以怎么办呢？ Jadi saya sebelum pakai itu saya tahu ini dosa kan, ini merusak bait Allah yang kudus. 所以吸毒之前我知道这个是犯罪，但是 Jadi saya berdoa begini, Tuhan ampuni saya tahu ini dosa, Tuhan saya nggak mau menajiskan ya tubuh saya ini yaitu bait-Mu Tuhan. Tapi saya nggak tahu lagi mesti bagaimana. Tuhan tolong saya, kasihani saya, ampuni saya Tuhan. 但是我仍然向主祷告，我恳求他原谅我，求他帮助我，因为我不想污蔑我的身体。 Akhirnya habis itu doa saya pakai. 祷 Jadi 告 minta 完以 ampun 后 dulu，sebelum pakai, kayak seperti doa makan gitu, sebelum makan doa dulu. 祷告完以后，我仍然吸毒。 Ya. 2 minggu saya begitu. 2个星期我这样做， Lewat satu kejadian Tuhan lepasin saya total. 通过一个事情，神让我离开了这个 Bukan 吸 bukan 毒 kita 的， yang hebat, amin. Bukan kita yang hebat. 不是因为我们的我们的强壮我们自己的本事， Tapi karena kita punya Tuhan yang hidup, amin. 但是因为我们有何等伟大、何等强壮的神， Karena itu Tuhan berkata, marilah semua yang letih lesu dan beban berat. 所以神对我们说，那些疲惫疲倦的人， Pikulku yang kupasang, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. 你们被我给你们的杖，向我学习。 Kalau kita belajar sama Tuhan, Tuhan guru yang lemah lembut dan rendah hati. Pasti kita menang, amin. 若我们向神学习，他一定会给我们力量。 Nah jadi kembali, jadi saya bilang, apalagi anak pendeta ini kalau dia tahu betapa Tuhan sayang, betapa Tuhan justru mati di kayu salib, menderita begitu begitu hina, begitu sakit demi orang-orang yang seperti ini nih. 更何况这位自杀的牧师的孩子，如果他知道上帝在十字架上那么的痛苦，为我们罪人死的话， Pasti dia tidak akan bunuh diri, pasti dia akan datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan lepaskan dia. 他一定不会自杀，他一定会来到主的面前， Ya. 主一定会帮助他。 Nah, hari ini kita akan melihat ada 3 berkat, ya, bahkan 3 berkat dari kematian Kristus bagi kita. 那么今天我们会看到，基督的死，给我们带来的恩典。
Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-15 dikatakan begini. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. 我们可以在第15节那里看到，而且以自己的身体废掉冤仇。 Jadi pertama-tama yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib adalah dia membatalkan hukum Taurat. 所以基督在十字架上第一个做的事就是他废掉了律法。 Loh kok membatalkan? Kata Matius 5 ayat 17 dikatakan Tuhan Yesus berkata bahwa dia datang tidak untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. 为什么废掉律法呢？在圣经里说，他来不是为了废掉律法，而是成全律 Jadi mana yang 法。 benar? 所以哪一个是真的呢？ Membatalkan hukum Taurat atau menggenapi hukum Taurat? 是 Tuhan 废 Yesus. 掉律法还是成全律法呢？ Dua-duanya benar. 两个都对。 Ya, hukum Taurat terdiri dari 3 bagian. 律法有3个部分， Ada hukum moral, 有道德法， hukum 1 perintah Allah, 10 perintah Allah itu hukum moral, jangan ya. 就是10条诫命。 Ya, terus kemudian yang kedua, hukum seremonial nanti kita akan lihat, sunat, ya sabat, terus melarang makan makanan yang haram, ya itu 第二的 adalah seremonial. 第二的就是礼仪法，就像隔离、救赎祭物等等。 Nah, yang ketiga adalah hukum sipil. Hukum sipil itu kalau misalnya kalau habis menikah nggak usah perang. Nah, itu contoh hukum-hukum sipil dalam hukum Taurat. 第三种的就是若成年了，我们不必参加军队去 Nah, 打 hukum 仗。 yang dibatalkan itu adalah hukum seremonial. Kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 13-14. 那么被废掉的律法就是礼仪上的律法。 Ya, Kolose 2 ayat yang ke-13 katakan bahwa《在哥罗西书2章第13到14节这样说： kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaran. Di mata Tuhan kita sudah mati. Ya, dan karena dosa kita. Dan karena tidak disunat secara lahiriah. Sunat itu adalah lambang perjanjian, umat perjanjian Allah. Kita bukan umat perjanjian Allah. Kita bukan bangsa Israel. Kita nggak disunat secara lahiriah. Ya kan? Telah dihidupkan, tetapi karena Yesus datang, dia telah menghidupkan kita, mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan caranya gimana? Menghapuskan surat hutang. Nah, di sini dikatakan membatalkan surat hutang. 所以在哥罗西2章第13节到第14节那里说：你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来，又涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的这句。 Nah, yang berikutnya ayat 16 dikatakan begitu. Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan 那么 dan minuman. Atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Nah, ini adalah hukum seremonial. 那么在第16节那里继续说，所以不拘在饮食上或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们。 Jadi Tuhan Yesus di ayat 17 dikatakan Tuhan Yesus sudah membatalkan itu semua. Itu hanya lambang-lambang. Itu tidak bisa menyelamatkan kita. Sunat tidak bisa menyelamatkan kita. Kita sekalipun cacai juga nggak bisa menyelamatkan kita. Ya, 所以在第17节，神已经饶恕了我们，所以我们不能够通过隔离，然后饮食方面等等的规矩拯救我们。 Ya, upah dosa adalah maut dan Tuhan Yesus sudah bayar dengan darahnya. 所以罪恶的代价就是死亡，而且耶稣基督已经用他的宝血 Nah, 赎清了我们的罪。 jadi hukum-hukum yang sifatnya seremonial, lambang-lambang itu sudah digantikan karena itu hanya lambang dari apa yang Yesus kerjakan. Tetapi hukum Taurat, moral itu digenapi oleh Tuhan. 所以那些礼仪法已经被废掉、被撤去了，
那么耶稣基督所成全的是道德上，是律法上的道德法。 Karena itu Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan atau membatalkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, di sini adalah hukum moral maksudnya, ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah berhala. 那么在马太福音第5章19到20节这样说：所以无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的。 Bukan ayat 17 ya. Ayat 17 bukan 19-20 tetapi ayat Matius 5 ayat 17. Oke? Oke, lanjut aja dulu deh. Jadi kalau kita lihat dari ayat 21 sampai ayat 48 Matius 5 itu adalah tentang moral, ya, ajaran moral dari Kristus yang lebih atau menyempurnakan atau lebih jelas lagi maksud dari hukum Taurat. 所以在马太福音5章第20到48节那里，就是基督所做的一切，就是为了完善道德法。 Iya. Nah, makanya Tuhan Yesus katakan begini, hukum Taurat berkata, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang memandang wanita dan mata keranjang, sama aja berzina. 所以耶稣在那里说，不要犯奸淫。若你们眼睛看了一位妇女的时候，你们 Ya, barang siapa membunuh, dia akan dihukum, tapi siapa yang membenci saudaranya, ya itu sama aja, ya. Kira-kira kayak begitu. 杀害等等，或者害自己弟兄的人等等的道德。 Di dalam kekristenan yang Tuhan lihat adalah sikap hati kita, 所以在 motivasi kita. 在基督教里，耶稣看的是我们的心。 Bisa aja di depan kita lihat ya piaumien. Mungkin orang lihat kita, waduh baik ya, wendro. Tapi pikiran penuh pornografi, pikiran yang jahat, iri hati, benci, mau pamer. Itu sama aja. 所以在表面上我们看起来是一个很好很良善的人，但是我们内心可能我们所想的一切都是不好的事情。 Nah, itu yang pertama, berkat Tuhan Yesus adalah datang untuk membatalkan dan menggenapi hukum Taurat. Yang kedua, 第二点就是 di dalam Efesus 2 ayat 15 dikatakan Tuhan menjadikan orang-orang yang di dunia ini ada orang Yahudi dan non-Yahudi itu menjadi satu manusia baru. 在以弗所书2章第15节那里，耶稣说他把犹太人、非犹太人都成为一体了。 Jadi ini dua pihak, Yahudi dan non-Yahudi itu adalah dua pihak yang sangat apa ya, ciong. 所以犹太人和非犹太人他们本来就是仇敌。 Jadi gini, kalau kita lihat di dalam tradisi Yahudi, ya di dalam Kisah Rasul, kita lihat kalau ada orang Yahudi yang menikah dengan non-Yahudi, maka hari pernikahannya itu adalah hari kematian buat keluarganya. Jadi keluarganya anggap dia udah mati. Jadi begitu nikah dengan orang yang non-Yahudi, oh ini orang sudah putus hubungan keluarga sama kita. 那 Dia 么 sudah 在 mati. 《使徒行传》里面，我们可以看到，若有一个犹太人和一个非犹太人结婚的话，那么对那个人的家人，他们已经死了。 Bahkan di dalam Kisah Rasul 21 ayat 27 29 dikatakan begini, kalau ada non-Yahudi, orang Yunani, orang Romawi yang masuk ke bait suci, dia boleh dibunuh. 甚至这样说，若有非犹太人、罗马人进到圣殿的话，他们可以被杀掉。 Dan itu ada pengumuman ya, ditempel di depan bait suci. 并且他们已经把他们已经写在教会面前的布告板。 Ya, Lebih. dikatakan di depan bait suci itu barang siapa yang bukan Yahudi dilarang masuk. Kalau dia masuk dibunuh, ya itu resikonya mereka. Dan pengumuman itu ya masih disimpan di dalam museum di Istanbul, Turki sampai sekarang. 那边写着说，若非犹太人进入圣殿的话，他们被杀掉的话，那么那个是他们自己的错误。 Karena itu Paulus di dalam Kisah Rasul 21, 27, 29 hampir dibunuh oleh orang Yahudi karena dianggap dia membawa orang Yunani masuk ke dalam bait suci yaitu Trofimus. 所以当时 Trofimus apa?
Bukan, Paulus hampir dibunuh. 保罗 ya. 差点被杀，因为他们以为他是罗马人。当他进到圣殿的时候， Dia membawa orang Yunani ya, 哦 namanya， 他 Trophimus. 带了一个希腊人叫做 Trophimus. Trophimus， Padahal bukan, dia nggak dibawa masuk ya. 其实他并没有带那 seperti 个人 itu 进 loh. 入圣殿。 Nggak cocoknya, jadi sangat membenci. Jadi orang-orang Yahudi anggap orang non-Yahudi itu kayak anjing. Rendah sekali. 所以他们当中，他们之间并没有和睦。 Tapi sebaliknya juga orang Romawi, orang Yunani anggap orang Yahudi itu barbar. 相反的，希腊人、非犹太人、罗马人，他们也认为犹太人是一个很粗糙的人。 Jadi barbar itu dari benar-benar bahasa Yunani itu ya barbar itu artinya barbarian itu artinya orang yang ngomongnya nggak jelas. 所以barbar 这个希腊文的含义就是他们说话不清楚的人。 Di dalam zaman itu kayak seperti sekarang orang-orang yang intelek itu bisa bahasa Inggris. Kalau yang nggak bisa bahasa Inggris dianggap kurang berpendidikan. 就是在那个时候，就是像说，若有一个人，一个聪明人、智慧的人，他不会说英语的话，那么他就不是有知识的人。 Jadi zaman itu orang yang berpendidikan bisa ngomong bahasa Yunani semua. Nah orang Yahudi tidak bicara bahasa Yunani dianggap mereka bicaranya cuma bla 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 jadi barbar. Jadi ngomongannya barbar ya itu kayak. Nah itu orang yang nggak berpendidikan begitu. 所以学位高的他们就会说，就像会说英语的话，若他们学位低的，他们就没有接受到任何教育的人。 Jadi waktu itu begitu sangat bermusuhan mereka. Tetapi Tuhan Yesus, Paulus ingatkan waktu kita ada di dalam rumah Tuhan. Waktu kita menjadi Kristen, kita adalah saudara satu dengan yang lain. 所以当时他们就像仇敌那样子，彼此厌恶彼此。所以保罗当时提醒了他们，当我们在圣殿里面，在教会里面，我们是弟兄。 Gereja itu bukan social club. 教会不是社交俱乐部。 Tahu ya social club ya? Ada lagi teman saya punya masuk klub namanya Durian Club, hobi makan durian. 我的朋友有一位朋友是进入了榴莲俱乐部，因为他喜欢 Wah 吃 ini 榴莲。 fanatik banget. Sampai dia pergi kalau beli itu nggak mau bukan di pasar, bukan dia beli langsung di kebunnya, pergi. Jadi sama-sama naik pesawat ya ke Malaysia, pergi ke kebunnya langsung makan musangking kayak begitu kira-kira. 所以他会直接到榴莲场那边买或者吃榴莲。 Mereka tuh kompak sekali, wah saling informasi, waduh mereka sehati banget, waduh bener-bener kompak ya. 哇，他们那么的合一，他们会联系一起到榴莲场那边买榴莲。 Gereja walaupun kelihatannya kita memang kompak, tapi kita bukan seperti klub durian klub. 那 Jadi 样合一。 kalau social club itu apapun mereka ada syarat. 所以社交俱乐部呢，他们会有一些条件。 Udahlah, kita nggak usah buka-bukaan. Jadi ya gini, kita ngomong yang baik-baik aja. Kita ngomong apa yang kita suka sama-sama ya. Tapi nggak usah lu ngomongin gua yang jelek-jelek, lu nggak usah bongkar gua, lu nggak usah tahu dalam-dalam gua. Lu jangan garuk gua ya, gua nggak garuk lu, gitu kira-kira. 他的条件就是我们不会彼此去挖彼此的缺点，我们说的只有好的事。我不说你的坏事，你也不要说我的坏事。 Tapi gereja bukan begitu, amin. 但是教会不是这样子的。 Gereja adalah persekutuan orang-orang yang berdosa dan diselamatkan oleh darah Yesus. Kita saudara di dalam Tuhan. 教会是罪人所聚在一起的地方，我们在基督里是弟兄。 Apa artinya saudara? 弟兄有什么含义？ Saudara adalah orang yang bisa survive konflik dengan kita. Itu saudara. 弟兄就是当和我们起冲突的时候，他们可以忍受，那个就是弟兄。 Tapi kalau orang-orang lain begitu ada konflik udah bisa jauh. Nggak cocok. Tapi Kristen, saudara seiman, konflik apapun tetap saya akan mengampuni kamu karena kamu saudara saya di dalam Kristus. Itu gereja. 若其他人起冲突的话，他们会了断他们的感情、他们的关系。但是所谓的基督徒，当我们起冲突的时候，我们会原谅彼此，我们仍然是弟兄。 Saya benar-benar merema ini waktu mama saya meninggal 2 bulan yang lalu ya, 8 Juni.
我真的想起了这件事，就是当我妈妈我母亲2个月前去世的时候， Mama saya sakit kanker hati waktu itu. Jadi kita tahun lalu kita tahu itu baru tahu ya, jadi nggak ada gejala, tau-taunya udah stadium 4. 我妈妈当时患了癌症，她没有任何的症状，就是去检查的时候突然知道了，她是最后一期的癌症。 Nah dia dalam Tuhan dia tetap percaya apapun yang terjadi, dia bilang aku tahu Tuhan sayang saya dan dia nggak pernah tinggalin saya. Dia tetap punya iman yang setia sampai akhir. Tetapi anak-anaknya kami berempat ini shock. Ya. 但是她仍然在基督里有信心，她知道上帝仍然爱她，反而我们她的4个孩子感到很惊讶。 Ya, ada 2 laki 2 perempuan. Kami bersaudara 2 laki 2 perempuan. Yang perempuan ini dua-duanya nangis terus ya begitu. Tapi nggak berani di depan mama, di belakang nangis terus. 我们这4个孩子就是2男2女，这2位女儿呢一直哭，我们男孩子我们不在妈妈面前哭。 Nah, terus kemudian singkat kata kita berembuk bagaimana pengobatan yang paling tepat buat mama. 短话说，我们4个人商量，找对妈妈最好的医疗。 Nah, di sini masalah karena kita berempat kebetulan 4-4-nya dominan semua ya. Jadi kepala semua. 在这里就出了问题，因为我们4个人每个人都有自己的想法， Masing-masing punya pendapat, pikirnya paling benar semuanya ya. 我们每个人都有自己的想法，我们认为我们自己是 Wah, 最 jadi 好的最。 akhirnya kita berempat ini berdebat keras banget. Wah, kata dokter ini begini, wah pengalaman, wah semua beda pendapat ya, berdebat keras sekali. 所以我们在那个时候，我们4个人就在那边争论。 Tapi nah lewat WhatsApp ya, di WhatsApp grup, waduh jadi ribut rame gitu di WhatsApp grup kita. 就是在WhatsApp 群组里面，我们在那边争论。 Saya ini koko paling besar. 我是最大的哥哥， Jadi saya dipanggil Take ya. Take. 他们叫我大哥。 Ya, tapi kalau lagi ribut udah gak ada takean lagi. Tiap kali panggil ko. Kalau itu lagi biasa, ko gitu ya. 那么吵架的时候，他们就没有称我大哥了， Iya. Jadi waktu ribut udah gak pakai koko lagi. Lu ya, lu udah semua pakai begitu semua. 就是Ya. 就你。 Nah, sampai akhirnya adik saya yang laki-laki itu yang di Bali itu udah gak tahan, dia udah marah banget. Akhirnya dia leave group. Jadi benar-benar keluar dari grup. 到了最后，就是我在巴厘岛的弟弟，他离开了群组。 Saya nggak tahu dia itu juga blokir nomor saya. Saking keselnya udah nggak mau ngomong lagi dah. 我不知道原来他也把我的号码。 Saya nggak tahu. Saya WA terus dia, kita ini saudara lo, ya kan. Biarpun kamu jangan perlakukan kita seperti, maksudnya kita jangan kalau ribut-ribut kayak sama bisnis. Kalau bisnis kan oke nggak cocok ya udah kita pisah. Ini kita nggak bisa pisah, darah kita. Kita nih berempat nih saudara nih, golongan darah kita sama semua. Saya bilang, udah ngomong panjang lebar, saya bingung. Kok cuma 1 tik doang ya, nggak ada 2 tik gitu di WhatsApp. Nggak taunya nomor saya diblokir sama dia. 呀，他已经把我的号码可能删除掉了，我不晓得，我仍然发给他短信，跟他说了很多的话。到了我在那边想，为什么在那里的勾仍然是一个勾？原来最后我才发现他已经把我的号码删 Jadi 除掉了。 besoknya saya telepon dia. 隔天我就打电话给他， Saya ulang lagi ngomongin apa yang saya ngomong. 我再重复对他说 Kita 我 ini 在 saudara. 群组里面所说的。 Apapun yang terjadi kita bisa ribut, darah lebih kental dari air. Jadi kita tetap saudara. Lu tetap adik gua, ya kan? Aku tetap kokonya kamu. Kita nggak bisa pisah. 我们是兄弟，无论发生了任何的事情，我们仍然是兄弟，我们要彼此原谅。 Akhirnya dia juga, ya, habisnya kamu begini sih. Akhirnya rekonsiliasi, kita saling memaafkan dan kita kompak. Sampai hari ini kita kompak. Ya. 到了最后他也跟我说了很多话，到了最后我们彼此原谅，然后到了今天我们仍然是好兄弟。 Gereja juga begitu. 教会也是如此。 Mulai dari siapa? 从谁 Harus 开 ada yang 始呢？ mulai. 要有人先开始。 Yang mulai adalah Take. 先开始的 Yang mulai 就是 jaga 大 hubungan, 哥 yang mulai merendahkan diri itu adalah pemimpin mestinya.
要先谦卑自己的，要先开始的，应该是作为领导的。 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang sekalipun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya. Ya kan? Dan menjadi hamba. Sama seperti manusia. Taat sampai mati. Kita juga harus begitu. Nah, mulai dari siapa? Mulai dari tage yang paling atas. 我们要像基督一样，舍身为我们每个人。那么从谁先开始呢？就是从大哥开始。 Jadi gereja bisa menjadi tubuh Kristus yang kuat karena ada persaudaraan di dalam Kristus. 所以教会能够成为基督强壮的身体，因为我们有很好的关系。 Saudara, apa artinya? Saudara adalah orang yang bisa survive melewati konflik-konflik. 因为我们是弟兄，弟兄是什么呢？弟兄就是当和我们起冲突的时候，我们仍然能够忍受， Tetap punya hubungan yang baik. 我们仍然可以 Sakit 有很 nggak? 好的关系。 Sakit memang. 痛吗？当然会 Ya. 痛， Tapi kita mesti ingat, 但是我们要记住， Kristus lebih sakit lagi, amin. 基督更痛。 Kita makan perjamuan kudus. 我们要领圣餐。 Kita waktu makan kita harus ingat. 当我们领受圣餐的时候，我们要记住， Waktu kita tidak mengampuni orang, waktu kita menyimpan kesalahan saudara-saudara kita, kita sedang menyakiti tubuh Kristus, kita sedang menyakiti Kristus. 当我们不要去原谅别人的时候，当我们仍然纪念别人的过犯的时候，我们正在伤害基督的身体，我们正在伤害基督。 Menjadi manusia baru itu juga ada arti yang kedua. Maksudnya setiap kita yang tadinya kita manusia lama dengan kehidupan lama, kita dijadikan manusia baru. Manusia baru ini artinya apa? 成为一个新人，表示说我们离开了我们的旧人，成为了个新人。那么意思是什么呢？ Menjadi manusia baru itu bukan berarti begitu kita lahir baru, dibaptis, kita terima Yesus sebagai Tuhan sebagai Juru Selamat, langsung bebas dari dosa, semua lepas dari dosa. Ada yang begitu? Pasti nggak ada yang begitu. 成为一个新人，不表示说我们已经受洗了，我们已经接受耶稣了，那么我们的一切罪恶就会消失不见了。 Gak ada yang begitu langsung tiba-tiba, waduh nggak ada dosa, itu namanya Superman. 那个就会称为超人。因为 Tahu 没有人会 Superman 这 ya 样子 Bapak 的 Ibu tahu ya Superman itu apa? 我们肯定知道超人 Apa itu 是什 Superman? 么。超人是 Superman itu adalah orang yang pakai celana dalam di luar. Itu Superman itu. 超人是就是把内裤穿在外面的人。 Nggak waras itu. Ya, jadi kita semua normal, kita ada proses ya. Walaupun kita lahir baru, oke, kita sadar kita berdosa dan Tuhan sudah selamatkan kita. Kita punya cara pandang yang baru tentang hidup ini. 所以我们成为新人的时候，我们知道我们已经被救赎了，神已经饶恕了我们的罪。 Nah, menjadi manusia baru ini artinya Kolose 3 ayat 10 katakan bahwa kita terus menerus diperbaharui. Kita lihat Kolose 3 ayat 10. 我们看哥罗西书3章第10节。 Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi gereja ini adalah tempat bagaimana kita terus diubah. Ya, lewat firman Tuhan, lewat persekutuan, lewat konflik-konflik, kita terus nih menyangkal diri. Ya, kita terus diubah. 哥罗西3章第10节这样说：穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新，正如照他主的形象。 Jadi gereja itu tadi sudah dikatakan bukan seperti bukan seperti social club, tetapi seperti fitness club. Ya, nah, ya Bu. 所以教会不像是社交俱乐部，乃像就是监操的俱乐部一样。 Ada orang yang bilang begini nih, percuma ke gereja. 有人说去了教会也没有用， Itu yang sering ke gereja tetap aja suka bohong, nonton video porno, buat merokok, lakukan hal-hal yang kayak orang-orang yang gak kenal Tuhan. 那个去教会的人，他们一样犯罪，他们一样做不好的事。 Ya,
Jadi ya sudahlah, mendingan saya nggak usah ke gereja. Yang penting saya ibadah online. 所以我就不用去教会了。最重要的是，我参加了线上的崇拜会。 Betul, gereja itu tempat kita orang-orang yang berdosa. 是的， Orang-orang 教会是我们罪人聚在一起的地 yang 方， sedang dalam proses. 就是在 dimurnikan 过程中的罪人。 Benar, nggak semua orang yang ke gereja itu selamat. Betul. 对，不是每一个来到教会的人肯定会得救， Tetapi orang yang nggak ke gereja pasti nggak selamat. 但是没有来到教会的人肯定没有得救。 Ya, sekali lagi ke gereja belum tentu selamat karena banyak orang ke gereja motivasinya beda-beda. 那 Ya, 再一次去教会，来到教会不一定得救。 ya, belum tentu kalau hatinya benar pasti dia beres sama Tuhan, dia pasti selamat. Tetapi orang kalau nggak ke gereja pasti nggak selamat. 但是若人没有来到教会，肯定没有得救。 Bagaimana selamat? Dia nggak bisa selamat kalau di luar gereja. 要怎么得救呢？他在教会以外不可能得救。 Gereja itu adalah persekutuan, ya persekutuan physically, persekutuan yang dekat, ya. Kita kalau di WhatsApp, kalau di Zoom, kita bisa pura-pura, betul nggak? Tutup aja kamera, pasang gambar lucu-lucu, orang nggak tahu, orang pikir kita hadir, padahal kita nggak tahu lagi ngapain, lagi masak, lagi ngapain, betul nggak? Itu bukan gereja itu. 教会就是一个聚会。那么如果我们线上崇拜的时候的话呢，我们可能会把屏幕关掉，我们会做其他的事，那不是崇拜。 Jadi di sini dikatakan bahwa manusia baru ini terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ini menarik nih, pengetahuan. 所以这里说，成了新人。刚才哥罗西书 Di 3章 第10 di 10节. Jadi pengetahuan di sini bukan cuman head knowledge, bukan cuman oh tahu ayat firman Tuhan, oh hafal ayat, bukan. Tetapi pengetahuan di sini diterjemahkan dari kata epigenosis, artinya begini, pengetahuan yang kita mengerti dan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. 这里所说的知识，就是真正的知识，我们每天经历的知识。 Jadi firman Tuhan bukan hanya teori buat kita, tetapi kita mengalami. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan dalam Yohanes 8 ayat 31 berkata begini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. 所以神的话语不是书面上的。那么耶稣说，如果你们仍然活在我的话语中，你们就是我的门 Artinya 徒。 apapun masalah kita, apapun hidup kita, dosa kita, kita percaya firman Tuhan ini yang benar. Perintah-perintahnya itu yang paling baik buat saya. Karena itu walaupun saya jatuh dalam dosa, saya akan bertobat terus. Bukan saya akan cari ya orang-orang yang mengerti saya. Atau firman Tuhan yang cocok buat saya. Enggak, tapi saya akan selalu berubah sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Itu artinya tetap dalam firman. 意思说，虽然我们遇到了许多种的问题困难，但是我们仍然相信神的话语是真的，我们仍然活在他的话语中。 Nah, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Kalau kamu benar-benar murid-Ku, cepat atau lambat kamu akan mengerti kebenaran. 那若你们是我的门徒的话，你们会活在我的话语中，那你们会去行义， Sehingga kamu akan mengalami kemerdekaan. 那最后你们会得胜， Lepas dari semua dosa-dosa. 你们会脱离一切罪恶。 Ya, jadi itu yang kedua, berkat kematian Kristus. Jadikan kita satu manusia baru. Yang ketiga terakhir, berkat dari kematian Kristus adalah Dia mendamaikan kita dengan Allah. 基督的死给信徒带来的恩典。第三点就是他使我们和睦。 Siapa yang sudah berdamai dengan Allah boleh angkat tangan? 谁已经和上帝和睦了？可以 Haleluya, ya. 举个手。 Oleh darah Yesus kita berdamai dengan Allah. 因 Amin. 着他的宝血，我 Nah, 们 sekarang 和 kita 他 tes. 和好。 Kita tes. 我们试一试， Kalau kita mengaku kita sudah berdamai dengan Allah, 若我们承认我们已经和上帝和好的话， maka 那么 kita akan berdamai dengan diri sendiri. 我们一定会和我们自己和好。 Kita nggak akan merasa, aduh gue kurang dari dia, aduh gue minder nih. 我们不会感到自卑，我们不会一直想我们比他 Jangan 不好 pikir。minder itu bagus ya. 我们不要想说自卑是一个 Minder 好 itu 的事。 11-12 sama sombong. 自卑和骄傲差不多的。 Kalau dia punya kelebihan, orang yang minder ini akan jadi sombong. Tapi begitu dia merasa orang lain
lebih dari dia, dia akan jadi minder. Jadi minder sama sombong itu kakak adik itu. 所以自卑和骄傲他们是兄弟，因为自卑的人，如果他们看到比他们更不好的人，他们就会感到骄傲；当他们看到别人比他们好的时候，他们就会感到自卑。 Orang kalau kita sudah berdamai dengan Allah, maka kita akan berdamai dengan diri sendiri. Kita akan terima kita apa adanya karena Tuhan menerima kita. 当我们与神已经和好的话，我们也会和我们自己和 Kita 好， akan puas dengan diri kita. 我们会感到对 Kita 我们 nggak 自 akan 己感 merasa 到满 begini, 足。 aduh mata gua nih sipit nih ya, kurang belok nih. 我们不会想说哦，我的眼睛这么小， Ya, aduh 不够大。 mulai nih badan saya terlalu nggak pas nih, saya mesti oke, olahraga sih boleh, tetapi kalau udah mulai oplas sana oplas ini, nah itu artinya kita nggak berdamai, kita belum berdamai dengan diri kita. 如果我们对我们的身体感到不满的话，我们去等等手术的话，表示我们还没和我们自己和好。 Tuhan melihat hati kita, 上帝看我们的心， berdamai dengan diri sendiri. 要和我们自己和好。 Dia akan melihat seperti Tuhan melihat dia. 那个人会看他如上帝看他那 Tuhan 样。 nggak melihat kita, oh ganteng, oh cakep, oh kaya, oh pinter, enggak. Tapi Tuhan melihat apakah kamu punya hati yang takut sama Tuhan? 上帝不会看我们是否英俊、是否漂亮、聪明等等，但是他看的是我们的心，是 Apakah 否有 apakah 敬畏 kamu 他的 seperti 心， saya benci sama dosa? 是否你也像我一样厌恶罪恶？ Dia akan melihat dirinya seperti Tuhan memandang dirinya. 他会看他自己就如上帝 Bukan 看 hanya 他 dia 那样。 berdamai dengan diri dia sendiri, tapi dia juga berdamai dengan sesama. 他不但和他自己和好，但是他也和别人和好。 Jadi kalau dia berdamai dengan Allah, terus dia musuhan sama orang, dia benci mertuanya, dia sakit hati sama banyak orang, dia belum berdamai dengan Allah sebenarnya. 所以如果他说他已经和上帝和好了，但是他厌恶他的婆婆、他的朋友等等弟兄等等，那么表示说他还没有和上帝和好。 Dia bukan hanya berdamai dengan orang lain, tapi dia akan menjadi pendamai buat orang-orang yang lagi berselisih. 他不但和别人和好，但是他也成为让别人和好的人。 Bukan kompor-komporin, orang lagi ribut kompor-komporin biar makin rame ya. Wah itu 不是说 parah. 在人们在吵闹的时候，在吵架的时候，他在那边凑热闹。 Bukan hanya dia menjadi pendamai buat orang lain, tetapi dia juga membawa orang lain berdamai dengan Kristus. 他也成了带人和上帝和好的人。 Jadi ciri orang yang berdamai dengan Allah itu ada 4. 所以和上帝和好的人有4个。 Kalau benar Kristus mengubah dia, dia akan berdamai dengan diri dia sendiri. 若真的神已经改变了他的话， Dia 那 bukan 么 hanya 他 berdamai 会和 dengan 他自己 ya, 和好。 bukan hanya berdamai dengan Allah intim, I love you Lord, I love you Lord, tapi merasa ya kecewa dengan diri sendiri, nggak puas dengan diri sendiri, enggak, dia puas dengan diri dia 不只 sendiri. 是和上帝和好，但是他对自己感到不满等等， Dia juga berdamai dengan orang lain. 他也和别人和好， Dia akan menjadi pendamai antara orang yang berselisih. 他会在人们起冲突的时候带来和睦， Dan terakhir dia akan membawa orang berdamai dengan Allah. 最后他会带别人和上帝和好， Terakhir. 最后 Bapak Ibu tahu Jim Caviezel. Jim Caviezel ini adalah artis yang menjadi pemeran Yesus dalam film Passion kan. 我们知道 Jim Caviezel 他是扮演耶稣角色的人， Dia Katolik. 他是一个天主教 Tapi，yang mengubah hidup dia adalah 但是改变他生活的就是 Kristen itu intinya adalah kasih. 基督教的重点。 Percuma kita Justru punya ai. karunia bernubuat, karunia yang begitu dahsyat ya. Kita nggak usah ngusir setan, cuma pelototin aja orang kesurupan, setannya udah keluar ya. Bukan itu yang Tuhan. Oke, itu karunia Tuhan, tetapi yang Tuhan lihat adalah apakah kita punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama. 上帝看的不是我们所有的恩赐，对，恩赐是神赐给我们的，但是上帝看的是我们内心是否有爱。 Ini basicnya. Paulus berkata, percuma aku punya yang lain, tapi kalau aku nggak punya kasih, antokong moyung. 这个是基础，所以保罗说：“若我没有爱，那什么都 Nah, 没有用。 si Jim Caviezel ini dia satu kali dia kan main jadi Tuhan Yesus itu kan lagi dicambuk gitu kan sama tentara Romawi sebelum disalib.
这个 Jim Caviezel 他在扮演耶稣角色的时候，啊就在有一个视频上他被鞭打。 Ini cambuknya bener-bener cambuk asli yang waktu zaman Romawi pecut Tuhan Yesus. Nah cambuknya kayak begitu, coba lihat. 这 Lihat nih 个 cambuknya. 鞭是就像当时耶稣被鞭打的 Ini 这 ada 个鞭。 ini sempat seperti ini ya. Duri atau paku gitu ya. 我们可以看到那边有钉子或者 Jadi 刺， kalau begitu dicambuk itu akan digaruk sekalian. 所以 Robek kulit. 当被鞭打的时候，他的肉体也会被抓伤。 Dan cambuk ini ada 9 cabang. 这个鞭有9个， Ya, jadi sekali pukul itu 9 robekan. 所以一次鞭打 Begitu sakit. 会有9个破伤。 Dan Tuhan Yesus dicambuk lebih dari 40 karena dia bukan orang Yahudi. Yang cambuk itu bukan orang Yahudi. Kalau cambuk itu orang Yahudi, dia akan dicambuk 39 kali. Tetapi karena dia adalah bukan yang cambuk itu adalah Romawi, itu nggak ada batasnya. Nggak tahu berapa kali itu Tuhan Yesus dicambuk. 若是犹太人鞭打的时候，他们只打到39次，但是因为当时鞭打耶稣的不是犹太人，他是罗马 Misalnya 人， deh, 他 ya, 打了不知道多少次。 tuh, misalnya dia dicambuk 40 kali deh, ya. 若是当时耶稣被鞭打了40次， Artinya 40 kali 9, 360 kali robekan 所 di 以 kulitnya. 40乘以9，那么有 Karena itu 360个 Darah 破 Tuhan 洞， Yesus itu keluar begitu banyak. 所以耶稣流了那么多的血。 Ya, saya pernah lihat demonstrasi ini di film di History Channel itu demonstrasi pakai alat itu pukul daging apa binatang gitu ya, dan itu robeknya tuh sampai kelihatan dagingnya tuh sampai bener-bener bukan cuma kulit tapi daging yang robek ya. 所以我曾经在电视上看到了一个，就是示范，就是用这个鞭打了某某动物，我可以打的时候可以看到动物的肉。 Karena itu orang yang biasa disalib itu matinya sampai berhari-hari, tapi Tuhan Yesus 3 jam 所 mati 以 kayu salib. 当时其实被钉在十字架上的人，他们会花了几天的时间才死，但是耶稣就1天就 Jadi 死 Jim 了。 Caviezel ini tuh dia dipukul pakai cambuk yang kayak begitu asli, tapi ditutup sama triplek, didandanin jadi kayak kulit gitu ya, pakai triplek. Jadi dia cuma au begitu aja gitu ya. 所以当时 pura-pura 这个 Jim Caviezel 他就扮演耶稣的角色，没有真正的被鞭打。 Ada satu kali waktu yang cambuk itu kurang konsentrasi, meleset. 但是有一次，当鞭打的人他不够注重什么精神，他没有好好的打，就是鞭打错了地方。 Cuma satu lembar aja, jadi bukan 9-9-nya. Cuma satu ya cabang itu yang nyantol di kulitnya si siapa Caviezel dan robek kulitnya. 仅仅只有一个头打到了这个 Jim Caviezel 的身体。 Ini Jim Caviezel nih anak Tuhan nih. Jim anak Caviezel Tuhan 是 ini 基 dia. 督，这是 Waktu dicambuk begitu dia nggak bilang begini, haleluya, puji Tuhan, enggak ada. 他是基督 Coba di 徒 sini yang paling kudus, di sini coba kalau tangannya kepotong, ada nggak pas begitu dipotong, plok, darah keluar, haleluya, puji Tuhan. Nggak ada yang begitu. Sekudus apapun kita pasti kita akan 这个 Jim teriak-teriak. 他是一位基督徒，但是当他被打伤的时候，他并没有喊叫说哈利路亚。 Jadi dia tuh teriak, dia kesakitan, dia marah-marah, dia ngomel gitu ya sama orang. Mata lu kemana? Aduh nih sakit banget gitu ya. Akhirnya dia dibawa ke IN, bawa ke rumah sakit, dijahit dia sini. 他在那边喊叫痛着他就是骂当场的人，然后他就被送到医院。 Tapi sampai di rumah sakit dia bertobat. 但是当他到了医院的时候，他悔改了。 Dia bilang, Tuhan, 他说：“主啊， aku baru 1 kali lu kena. 我才被一个头鞭打 Aduh 到， sakitnya sampai ke sini. 痛到我的心里。 Kayak lagu-lagu itu sakitnya tuh sampai ke sini. Sakit banget. 痛就是 baru 感 1 kali. 到这里， Kamu sampai ratusan kali Tuhan. 你却挨了300多次的 Buat 鞭 saya 打。 Tuhan. 对我来说， Ya, hidupnya berubah. 你为我鞭打那 Bapak 么 Ibu 多 tahu? 次，所以他的生活改变了，他 Dia 就改变了。 adopsi 3 anak orang Chinese yatim piatu yang sakit kanker jadi anaknya. 他就领养了3个
中国孩子就他们犯了癌症的 Waktu 3 dia 个 main 孩子。 film sama Jennifer Lopez, tahu ya Jennifer Lopez tahu ya? Jennifer Lopez, nggak tahu? Oh tahu ya bang. Oke lah ya. Nah jadi Jennifer Lopez itu main film sama dia, ada adegan hubungan seks. Jennifer Lopez tuh ya, Jennifer Lopez nih. Dia bilang apa sama saudaranya? Nggak mau. Ini dosa. Saya punya istri, sekalipun saya belum punya istri, saya tetap nggak mau begini, saya dosa. 所以有一次，他要和这个 Jennifer Lopez 一起演戏的时候，他要演那个床戏的时候，他对导演说：“我不能扮演这个部分，因为虽然我已经有妻子了，虽然我没有妻子，我也不能扮演 Bapak Ibu 这个部 Saudara, 分。” Tuhan sudah begitu menderita. Kenapa? Karena dosa kita memang begitu parah. 弟兄姐妹，神已经那么的痛苦，为什么？因为我们的罪本来是那么的大。 Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan. Semua yang berdosa, yang letih lesu, yang berbeban berat datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bayar harganya. 所以 Dia 我们 pasti tolong, dia pasti sanggup bebaskan kita. 所以我们一切充满罪恶的人、疲惫疲倦的人，让我们来到主的面前，他一定会帮助我们， Tapi yang 他一定 kedua, 会赦免我们。 Tapi yang kedua, 但是 kita harus 第二 ingat, 点，我们要 kalau 记住， Tuhan Yesus begitu menderita karena kita, 若上帝为了我们那么的痛苦的 kita 话， juga harus loh menderita demi taat sama dia. 我们也要因为他也忍受一样的。 Karena Roma 8 ayat 17 dikatakan begini. Satu lagi jadi saya jadi ingat satu. Roma 8 ayat 17 dikatakan begini ayat yang terakhir. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu ada syaratnya. Jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Amin. Kalau kita hidup masih tetap sakit hati, gak bisa mengampuni, tetap egois, tetap hidup dalam dosa. Mungkin kita boleh pertimbangin sekali-kali, coba ya ambil pecut itu tuh yang ada tadi. Coba kita dipukul, minta orang pukulin sekali aja gak usah banyak-banyak ya. Dan kemudian paku itu garet, robek kulit kita biar kita merasakan. 那么在罗马书第8章17节那里说，既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。 Tapi saya percaya kita semua di sini nggak perlu ya sampai dipukul ya. Nggak 但是我 perlu. 相信我们这里的每个人不需要挨鞭打， Kita semua punya hati yang lembut di sini. Amin. 我们每个人都有一颗温柔的心。 Mari kita mau berdoa, kita mau datang pada Tuhan dan bersyukur kepada Dia. 让我们一同祷告，我们要感谢神。 Saya mau ajak kita nyanyi lagu Sungguh Indah. 我们一起唱这首歌。 Oh, saya rasa ada waktu ya udah ya. Waktunya masih ada? Bisa nyanyi satu lagu Sungguh Indah? Boleh? Nyanyi satu lagu? Bisa. Oke, kita nyanyi satu lagu ya. Kita mau renungkan kasih Tuhan. Apa yang sudah dilakukan bagi kita. 我们一起思想神对我们的爱，神为我们所做的一切。 Kita nyanyikan lagu ini satu kali dari awal sebelum kita berdoa. 我们祷告之前，我们一起唱这首歌。 Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau bukan yang selalu seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang,
bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapa di sorga, kami datang padamu Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu. Kau Tuhan. tahu kelemahan kami. Engkau tahu kesusahan kami. Engkau tahu Tuhan pergumulan hidup kami. 主啊，我们来到你面前，你知道我们一切软弱、一切缺点。 Dan kami tahu Tuhan Kau bayar harga yang begitu mahal Tuhan. 主啊，我们也知道你已经付了那么大的代价， Untuk melepaskan kami. 为了救赎我们。 Karena itu Tuhan kami tidak mau sia-siakan kesempatan ini. 所以主啊，我们 Kami mau 不要 datang 让你 kepada 失望 Engkau 我们 Tuhan. 要来到你面 Kami mau 前， belajar kepada 我 Engkau 们要 Tuhan. 向你学习， Tuhan biar darah-Mu sucikan kami. 让你的宝血洁净我们， Biar darah-Mu Tuhan mengubah hidup kami. 让你的宝血改变我们， Biar darah-Mu membuka mata kami Tuhan. 让你的宝血敞开我们的眼睛， Supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup mengasihi Engkau dengan segenap hati. 让我们可以真正的活着爱着你。 Kami mau belajar terus firman-Mu karena firman-Mu lah kebenaran Tuhan. 我们要不断的学习你的话语，因为你的话语是真理。 Sampai kami mengerti dan hidup kami diubahkan. 一直到我们明白为止，一直到我们的生命。 Kami juga mau sungguh-sungguh mengasihi sesama kami Tuhan. 我们也要真正的去爱别人， Karena kami adalah saudara di dalam Engkau Tuhan. 因为我们在你里面是弟兄。 Ampuni dosa kami Tuhan. 求你饶恕我们的罪， Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada 就 kami. 像我们已经赦免了别人的 Di 罪。 dalam nama Yesus. 奉靠主耶稣的名， Kita semua yang mau bersungguh hati kepada Tuhan sama-sama 我 katakan. 们要向主真心的 Amin, 说 amin, 阿 amin, 门 amin. Haleluya. 哈利路亚。 Saya persilakan para pelayan Tuhan bisa maju ke depan. Jadi sudah jelas saudara bagaimana juga kematian Kristus bukan saja juga akan menjadikan kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi juga menjadikan kita menjadi manusia baru di dalam Kristus dan kita menjadi membawa damai buat banyak orang. Ya. Dan hari ini saudara saya ingin menggenapi saja, saya akan bacakan sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus ini. Jadi memang ini kalau kita melihat ini saudara, ini bentuk adalah pemberontakan kita. Ya, jadi kalau saudara lihat salah satunya mana itu ada di dalam tabut perjanjian itu, ya. Itu salah satunya. Ya. Dan 3 benda itu semua berbicara tentang pemberontakan kita. Ya, tapi saudara yang tadi dikatakan kita sudah ditutup dengan juga kayu penaga, itu bicara tentang salib Kristus itu, dan disalut dengan juga emas. Ada 2 kerubium itu menggambarkan tentang juga apa yang Tuhan sudah lakukan itu di dalam kemuliaannya. Sehingga saudara dan saya tidak dilihat lagi sebagai manusia lama, tapi dalam manusia yang baru. Ya, yang Tuhan lihat bukan pemberontakan kita lagi, tapi Dia lihat Kristus dalam diri kita. Ya. 1 Korintus 5:7 mengatakan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya. Mari saudara kita berdoa. Kita nyanyikan lagu ini ya, sungguh indah Kau Tuhan ya, penuh kasih dan sayang. Supaya juga hari ini kita terima ini, kita mengatakan sungguh indah Tuhan hidup bersamamu. Kita nyanyikan bagian refrennya saja supaya juga saudara dan saya kita bisa menikmati. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau sumber
Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami membutuhkan Engkau hari ini. Kami membutuhkan kasih karunia-Mu. Dan biarlah Tuhan kalau kami juga makan tubuh dan darah-Mu ini, Tuhan, kalau ada salah, kalau ada kejahatan, kalau ada hal-hal yang kami berbuat dosa, kami minta ampun Tuhan hari ini. Supaya kalau kami makan ini, kami tidak bersalahan dengan tubuh-Mu. Tapi ini akan menyucikan, menguduskan, dan membenarkan. Kami dibenarkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, sekali lagi Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Kami mau berbalik dari jalan dosa kami, supaya waktu kami makan ini menjadi berkat, bukan hukuman bagi kami. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap ini, mari kita berkata, amin. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, katakan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, aku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu Tuhan, aku dengar jawab-Mu. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang lagi sekali lagi. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Ya Tuhan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
bangkit berdiri saudara. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saudara, biarlah hari ini kita berpesta karena ada penghiburan buat kita. Kematian Kristus menyelesaikan di mana juga hukum Taurat tidak lagi berlaku, tetapi juga hukum kasih yang berlaku atas kita. Dan hari ini juga engkau juga jadi ciptaan yang baru. Dan biarlah tatkala engkau berdamai dengan Allahmu, berdamailah dengan sesamamu, dan engkau juga bisa menjadi pembawa damai itu. Nah ini luar biasa ini ya. Jadi ini roti tidak beragi, yaitu katanya apa? Kemurnian dan kebenaran. Sekarang saudara yang percaya ini ya. Ini bukan jimat saudara. Tapi waktu engkau makan dengan iman yang tadi sudah disampaikan, ini akan berlaku buat hidup kamu. Buat orang yang tidak percaya, ini makanan biasa. Tapi buat saudara yang percaya, ini titik kontak. Apa yang Tuhan sudah kerjakan berlaku buat saudara. Penebusan, kekudusan, segala sesuatunya. Asal engkau mau mengaku dosamu, Tuhan mengampuni saudara. Mari, di dalam nama Yesus, saudara, ya ini tubuh Kristus. Saudara yang percaya juga ini tubuh Kristus, mari kita juga makan. Firman Tuhan berkata malam itu saudara, dia mengambil roti, dia mengucapkan syukur dan memecahkan semuanya itu. Ya, dan dikatakan katanya apa? Ini adalah tubuhku. Saudara yang makan ini saudara mesti juga percaya semua ini Tuhan sudah lakukan untuk saudara. Oleh karena itu terima ini menjadi kebenaran. Di dalam nama Yesus makan saudara. Angkat cawan anggur. Ini luar biasa. Tidak ada yang bisa menyucikan dosa kita. Hanya darah Yesus. Dan saudara juga hari ini, saudara memegang ini menjadi satu tindakan profetik. Sekali lagi ini bukan jimat. Tapi imanmu lah saudara yang membuat apa yang kau lakukan ini. Karena kau percaya Yesus lakukan sekali untuk selamanya. Dan sampai nanti saudara di surga, darah Yesus ini berlaku. Ya, oleh karena itu saudara yang percaya, saudara juga kalau yang sakit percaya, bilur Yesus juga menyembuhkan saudara. Mari, Yesus juga mengangkat cawan anggur itu, lalu berkata inilah darahku. Ya, oleh karena itu juga setiap kali engkau makan dan minum ini katanya, biarlah engkau ingat kematianku, pengorbananku, pengudusanku. Supaya engkau juga bisa dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Ya, saudara ini siap juga menderita bersama-sama dengan Kristus. Mari kita terima semua ini di dalam nama Yesus. Minum. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, kau tempat penghiburan, daging sejak hati yang terluka. Oh, sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Katakan ini sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sekali lagi katakan ini dengan imanmu. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Tuhan ini keren banget, Engkau mati buat kami untuk menyelesaikan semua masalah kami, persoalan kami, bahkan dosa di dalam diri kami ini sudah ditebus. Dan harganya dengan
lunas dibayar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak bisa membalas kasih-Mu, tapi biarlah pakai hidup kami ini untuk menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua saudara yang percaya, mari kita berkata, amin. Silakan duduk. 因大活着，我能面对明天。因大活着，不再羁绊。我深知道，他掌管明天。生命充满了希望，只因他活着。 他活着，他活着，我能面对明天。因他活着，不再羁绊。我深知道，他掌管明天。生命充满了希望，只因他活着。 生命充满了希望，只因他活着。生命充满了希望，只因他活着。 Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih atas kebenaran yang telah kami dengar. Biarlah kebenaran-Mu boleh hidup di dalam pikiran dan tindakan kami dalam kehidupan sehari-hari kami. Berkati juga hamba-Mu yang telah sampaikan firman Pak David dan juga Penatua Sofian Suteja yang telah memimpin kami dalam perjamuan kudus. Pakai mereka berdua Tuhan lebih luar biasa lagi. Berkati pelayanan, keluarga dan kesehatan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang siap untuk memberi. Suci, kuduskan persembahan ini agar boleh digunakan untuk semua kegiatan di dalam pelayanan gereja kami. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.感谢，天天喜乐，天天赞美主。多少委屈，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。 管它泪水，让它随风中，忘记背后，努力面前，勇敢向前走。生命机会，重新把握，不要再回头。天天忠诚，天天感谢，天天赞美主。多少危机，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。 多
水浪在四方中，忘记背后，努力面前，勇敢向前走。生命可贵，重新把握，不要再回头，不要再回头，不要再回头。Terima kasih Pak David hari ini telah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya ini adalah firman yang sangat baik untuk kita. Ada satu hal yang hutang yang kita nggak bisa dibayar, ya kita nggak sanggup bayarnya, sudah dibayar oleh Tuhan. Karya salibnya sungguh luar biasa. Kami hari ini juga ada satu pengumuman berita sukacita, ya saudari Ayen sama Aciu yang jemaat di sini ya, kemarin dibaptis, ya sama anaknya Jonathan. Nah, mari kita undang bangkit berdiri. Nah, biarlah mereka punya iman terus bertumbuh, ya, dan juga bisa melayani Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih. Kami juga ingat hari lusa Bapak Erwin akan dioperasi bypass jantung di KL. Jadi kita juga semua berdoa kiranya operasi ini ya berjalan dengan baik dan Tuhan memimpinnya. Baik saudara, mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan selesai ibadah. 一切赞美感恩献给你，我要高举主名字到永远，一切荣耀归那圣洁主，你的生命配得上segala puji segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini telah mengingatkan kepada kami. Begitu besar karya Engkau di salib ya Tuhan. Sehingga kami boleh dipersatukan kembali dengan Allah. Kami boleh didamaikan kembali. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan juga kami bersukacita ya saudari Ayen dan Aciu dan keluarga anaknya boleh berjemaat telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberikan dirinya dibaptis. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati, terus mengawal pertumbuhan iman mereka dan boleh melayani sebagai jemaat keluarga Allah di tempat ini. Nah saat ini juga kami bersehati untuk mendoakan Erwin yang lusa akan diadakan bypass untuk jantungnya. Tuhan kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang memakai dokter, Engkau yang memimpin campur tangan di semua keadaan ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dengar seruan doa kami ya Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara, angkat kedua belah tanganmu. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus saat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.